السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-86 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Yang bermaksud, dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu lalang dengan menakut-nakutkan dan menghalangi orang-orang yang beriman daripada melalui jalan Allah. Dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok terpesong. Dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya, lalu Allah menjadikan kamu kembang ramai. Serta perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerosakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang ke-86 ini terdapat sekurang-kurangnya 5 seruan atau 5 perkara yang disampaikan oleh Nabi Syuaib AS kepada kaumnya. Yang pertama, Nabi Allah Syuaib AS melarang mereka agar tidak duduk-duduk di merata-rata jalan dengan tujuan untuk menakut-nakutkan orang yang berjalan dan mengugut keselamatan mereka, kerana mereka selalu membuang masa dengan berbuat demikian di tepi-tepi jalan untuk menakutkan orang yang lalu. Yang kedua, Nabi Allah Syuaib AS melarang mereka agar jangan menghalang orang yang hendak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kerana pada masa mereka berada di tepi jalan itu, mereka telah membuat propaganda di depan umum bahawa Nabi Syuaib itu adalah seorang pendusta. Mereka mengatakan bahawa Nabi Syuaib itu tidak boleh dipercayai dan boleh menyesatkan orang lain, dengan tujuan supaya jangan ada orang yang akan beriman dengan baginda. Yang ketiga, Nabi Allah Syuaib AS mencela perbuatan kaumnya kerana mereka hendak menjadikan orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah yang lurus itu supaya menyeleweng, supaya tersasar daripada jalan yang benar, daripada jalan Allah yang lurus kepada jalan yang bengkok dan sesat. Yang keempat, Nabi Allah Syuaib AS menyuruh mereka agar mengingati akan nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada mereka, iaitu mereka yang dahulunya sedikit kemudian telah berkembang biak dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ramai. Ramainya bilangan mereka, ramai pula yang telah menjadi kaya sedangkan dahulu miskin, dan ramai pula bilangan orang-orang yang kuat setelah dahulunya lemah. Yang kelima, Nabi Allah Syuaib AS menyuruh kaumnya supaya mengambil teladan dan contoh dengan melihat dan memperhatikan akibat umat-umat yang terdahulu, seperti umat Nabi Nuh, seperti umat Nabi Hud iaitu kaum Ad, dan juga seperti kaum Thamud. Mereka itu telah pun dibinasakan dan dimusnahkan Allah dari muka bumi kerana perbuatan mereka yang syirik, yang derhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta membuat bencana di muka bumi. Maka kerana itu, ambillah peringatan daripada kisah-kisah tersebut, dan dengan mengambil peringatan dan teladan daripada umat-umat terdahulu, mudah-mudahan mereka akan terselamat di dunia dan di akhirat.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat pula ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-87 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Yang bermaksud, dan jika ada segolongan dari kamu beriman kepada wahyu, yakni perintah-perintah Allah yang telah aku diutuskan untuk menyampaikannya, dan segolongan lagi tidak beriman, maka sabarlah sehingga Allah menjalankan hukumannya di antara kita semua, dan dia jualah sebaik-baik hakim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Nabi Syuaib AS menasihatkan kaumnya supaya mereka bersikap adil terhadap diri mereka sendiri dengan menerima kebenaran, dan agar mereka diberikan pilihan sebebasnya dalam hal akidah mereka, sehinggalah Allah menentukan apakah yang berlaku di antara dua pihak, iaitu pihak yang beriman dan sebaliknya. Allah berfirman, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bih, bermaksud sekiranya sebahagian daripada kamu telah beriman dengan sesuatu atau dengan apa yang Allah utuskan aku dengannya kepada kamu, berupa tauhid, berupa kemuliaan akhlak. Wa ta'ifatun lam yu'minu, sedangkan yang sebahagian pula tidak beriman ia dengan apa yang aku diminta untuk menyampaikannya kepada kamu, bahkan terus menerus dengan kekufurannya dan kesyirikannya. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana, maka tunggulah saat dan ketikanya Allah menentukan dan menjatuhkan hukuman di antara kita, di antara kami dengan kamu, dengan hukuman yang adil yang akan tercerna padanya kemenangan buat orang-orang yang beriman dan juga kemusnahan buat orang-orang yang zalim. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu adalah khairul hakimin, sebaik-baik hakim yang menentukan sesuatu hukuman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada frasa fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin, terkandung padanya dua perkara, iaitu sebagai suatu janji buruk kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas disebabkan keengganan mereka untuk mengikut ataupun untuk menuruti hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, ia juga menjadi peringatan dan nasihat terhadap orang-orang beriman agar mereka bersabar, agar mereka tabah dalam menanggung apa jua yang dihadapi berupa penentangan dan penyiksaan orang-orang musyrikin terhadap mereka, sehinggalah tiba saat dan masanya Allah menentukan, Allah menghukumkan di antara manusia manakah yang benar dan manakah yang salah, manakah yang bahagia dan manakah yang akan sengsara. Dan harus juga ia ditujukan kepada kedua-dua pihak, bermaksud agar orang-orang beriman bersabar dengan kejahatan atau penentangan daripada golongan kufar, dan agar orang-orang kufar juga bersabar di atas apa yang dilakukan, iaitu keimanan orang-orang yang beriman itu menyeksa hati mereka, membuatkan mereka marah dan sebagainya, sehinggalah tiba masanya Allah memisahkan antara yang buruk daripada yang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sehingga ke ayat ini kita dapati surah Al-A'raf ini membentangkan kepada kita beberapa hujah yang kuat, disertai dengan nasihat serta pesanan yang penuh dengan kebijaksanaan dan bimbingan yang telah diberikan atau telah disampaikan oleh Nabi Allah Syuaib AS, yang dikenali sebagai Khatibul Anbiya, sebagai seorang Nabi yang pandai dan petah berbicara kepada kaumnya. Dan marilah kita lihat kepada nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Nabi Syuaib AS, yang mengajak kaumnya agar mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tauhid itu adalah asas dan dasar kepada suatu pegangan ataupun akidah, dan merupakan rukun agama yang agung. Dan kemudiannya disusuli pula oleh Nabi Syuaib AS dengan
perkara-perkara yang bertujuan untuk menangani beberapa jenayah yang tersebar dalam kalangan umatnya atau dalam kalangan kaumnya. Maka Nabi Syuaib AS telah memerintahkan kaumnya agar menjadi golongan yang adil dalam menentukan atau dalam melaksanakan timbangan maupun sukatan, supaya jangan merugikan orang lain dan jangan menguntungkan diri sendiri semata-mata. Pada masa yang sama, Nabi Syuaib juga menghalang mereka atau melarang mereka daripada merosakkan atau menjejaskan harta benda orang lain. Juga Nabi Syuaib AS melarang mereka daripada melakukan fasad ataupun keburukan di muka bumi. Juga Nabi Syuaib AS melarang mereka daripada perbuatan melepak-lepak di jalan tanpa tujuan yang baik. Sebaliknya, untuk membuat provokasi kepada orang yang lalu lalang, menakut-nakutkan mereka dan mengugut-ugut mereka. Dan Nabi Syuaib juga melarang mereka daripada cubaan kaumnya yang cuba membuat sabotaj terhadap orang lain dan cuba untuk memesongkan mereka daripada jalan Allah dan jalan kebenaran. Dan Nabi Syuaib juga menggunakan kepandaiannya sebagai khatibul anbiya untuk menyampaikan semua itu kepada kaum dan umat dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib juga dalam hal itu menggunakan pendekatan memperingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah kurniakan kepada mereka, agar mereka tahu bersyukur, agar mereka bukan sekadar menikmati nikmat-nikmat tersebut, tetapi mensyukuri Allah, bersyukur kepada Allah di atas kurniaan nikmat-nikmat itu. Dan Nabi Syuaib juga kadang-kadang memperingatkan kaumnya dengan ancaman, dengan ugutan, agar tidak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebijaksanaan seorang Rasul bernama Syuaib alaihi wa ala rasulina salatu wassalam. Maka sebagai umat yang membaca Al-Quran, kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa sesungguhnya Nabi Allah Syuaib AS telah melaksanakan semua perintah dan semua risalah yang telah dipertanggungjawabkan kepada baginda untuk disampaikan kepada umatnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.